Namun hari ini, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah membenarkan laporan Ketua Audit Negara Siri 2 2021 ini untuk dibahaskan. Tapi malangnya saudara wakil rakyat daripada Perikatan Nasional, baik Bersatu, baik PAS, semua lari lintang pukang tuan-tuan. Mula-mula adalah seorang, tapi lepas tu di seorang lagi mungkin salah seorang yang telah mendapat maklumat lambat supaya memboikot dan lari sama-sama. Lepas tu dia pun lari. Tuan-tuan, tindakan pembangkang ini saudara jelas membuktikan bahawa ada perkara yang mereka nak sembunyi, dan kita pun tak payah sembang, kita tahu apa perkara yang mereka nak sembunyi. Saudara, kita mahukan supaya perkara ini dibahaskan. Laporan Ketua Audit Negara ini terlalu banyak mendedahkan tentang penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya berlaku sepanjang tempoh darurat, khususnya ketika pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita juga tahu bahawa banyak duit negara, duit daripada kantung pembenaran negara dibelanjakan banyak tempoh darurat itu dengan menggunakan ordinan darurat supaya mereka tidak perlu membahaskan ianya di Parlimen. Itu sebab tuan-tuan, mereka berpeluh bila mana Datuk Seri Azalina Osman meminta supaya ianya dibahaskan. Lari tuan-tuan, tak cukup tanah wakil rakyat daripada Perikatan Nasional yang menggunakan slogan bersih dan stabil. Sekarang semua orang dah tahu memang bersih. Semua dia sapu bersih tuan-tuan. Dan semua orang pun dah tahu memang mereka stabil. Tuan-tuan, kalau dia dah sapu bersih, mestilah dari segi kewangan dia stabil. Itu sebabnya dia boleh rasuah kita punya pengundi-pengundi dengan ada yang bagi 350, ada yang bagi 500, ada yang bagi 1000. Sebab apa? Sebab kewangan mereka stabil. Kenapa kewangan mereka stabil? Sebab sepanjang tempoh darurat, khususnya saudara, mereka membelanjakan duit negara tanpa perlu dibawa ke Parlimen. Mereka menggunakan ordinan darurat, dan ini menyebabkan tuan-tuan mereka mempunyai sumber kewangan dana pilihan raya yang luar biasa banyaknya saudara. Saya ambil contoh ini sahabat kita saudara RF Lias dia beritahu tadi, kenapa Taqiyuddin PAS beria-ria tak nak laporan audit negara 2021 dibahaskan. Apa antara dokumen yang dia orang takut Rupanya di dalam laporan Ketua Audit Negara ni, antara yang terkandung di dalam laporan ni yang dia orang takut nak bahaskan, ada 500 buah ventilator yang telah ditempah oleh Kementerian Kesihatan. Tuan-tuan pun tahulah siapa yang menjadi Menteri Kesihatan dulu. Dan kerajaan dah bayar pendahuluan 30 juta, bukan sikit. Kerajaan bayar pendahuluan 30 juta ringgit. Tapi yang peliknya dalam pembelian ni, pembekal hanya dapat membekal 136 unit. Dan daripada 136 unit ini, hanya 28 unit boleh digunakan. Lagi 108 rosak. Macam manalah Perikatan Nasional dan juga PAS dengan Bersatu ni tak lari daripada Parlimen hari ni. Mereka lari tuan-tuan. Dan daripada 108 ni pula yang rosak, hanya 15 saja yang boleh dipulangkan kembali kepada pembekal. Walaupun 108 ni rosak, yang lagi 93 unit ni tak boleh return back. 15 je boleh return back. Yang lagi 93 unit ni dia bekalkan benda yang rosak, tak boleh pakai, kita tak boleh return balik. Maknanya apa? Maknanya rakyat kena tanggung kerugian akibat daripada pembelian luar biasa yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Kenapa tak boleh return back? Kerana tiada dokumen perolehan daripada KKM kepada pembekal. Kerana dibuat di bawah tata cara perolehan darurat, tuan-tuan. Itu sebab dia orang tak nak siri kedua laporan audit 2021 ini dibahaskan. Kerana kalau bahas terlalu banyak kepincangan, habis apa yang dibekalkan oleh broker-broker, oleh kroni-kroni mereka, siapa yang dapat projek direct nego dan sebagainya, semua akan terbongkar, tuan-tuan. Itu sebab mereka cukup takut laporan Ketua Audit Negara ini dibahaskan. Itu yang lari tak cukup tanah. Pertama sekali, saya rasa baik Khairi Jamaluddin, baik Isyamuddin Turusin tak payahlah beras hati dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden, kenyataan yang dikeluarkan oleh Susilo Agung UMNO. Kerana hari ini memang ada di kalangan yang dipecat, digantung. Contohnya macam Datuk Tajuddin Ahmad. Dia masih lagi nak supaya dia diterima semula di dalam UMNO. Dia masih nak bersama UMNO, dia masih merindui UMNO. Malah dia mengatakan bahawa kalau boleh dia nak mati dalam UMNO. Ini kita kena faham. Kenyataan Datuk Zahid tu tak ada kena-mengena langsung dengan Isyamuddin baik ataupun Khairi Jamaluddin. Kita tahu mereka ni hati dia sudah tidak bersama dengan UMNO. Itu sebab kita tengok Isyamuddin, program-program dia dengan Khairi Jamaluddin. Mereka menghadiri majlis, mereka menghadiri program-program bersama orang-orang yang menjadi kumpulan pengkhianat, yang mengkhianati UMNO, yang sabotaj parti UMNO. Mereka bersama dengan pemimpin-pemimpin besar
Bersatu. Mereka bersama dengan pemimpin PAS. Orang macam ni bukan orang yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Orang macam ni dialu-alukan untuk hadir dalam perhimpunan Agung UMNO. Kita tahu mereka pun rasa janggal untuk bersama dengan pemimpin-pemimpin UMNO. Mereka lebih selesa untuk bersama dengan pemimpin-pemimpin PAS Bersatu dan geng-geng pengkhianat yang dikecat ataupun yang digantung daripada UMNO. Hisham kata bahawa UMNO yang rugi kerana buang mereka. Itu pandangan dia. Dia berhak nak kata UMNO rugi kerana buang dia. Tetapi hakikat dan realiti dia, kita kena faham bahawa setelah kita buang Hisham, setelah kita buang Khairi Jamaluddin, kita buang kanser yang sedang menjahanamkan tubuh badan parti kita. Kalau kita tak buang manusia bernama Khairi Jamaluddin dan Hishamuddin Tunusin ni kita gantung, maka makin melarat penyakit yang ada dalam parti kita. Makin ramai orang yang terpengaruh dengan mereka berdua. Jadi terpulang kepada mereka, mereka merasakan bahawa UMNO akan kerugian. Tetapi kalau UMNO tidak buang, tidak ambil tindakan disiplin kepada orang yang melanggar disiplin parti, yang mensabotaj parti dalam pilihan raya, yang membantu musuh-musuh kita, maka kita akan lebih rugi daripada menyimpan dua buah biawak hidup ni. Memang itu harapan KJ. Dia harap kita bungkus dalam 6 pilihan raya negeri ni supaya mesej yang dapat disampaikan kepada kaum B, kerana mereka tidak adalah kemerosotan sokongan rakyat terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Jadi hakikat dan realiti dia sebenarnya manusia macam KJ inilah yang menyebabkan kita kalah teruk. Kerana orang muda marah dengan kita. Semua ini menjadi punca kenapa orang menolak Barisan Nasional. Jangan lupa, kerana apa yang KJ buat ketika dia berada dalam kerajaan inilah yang menyebabkan kita ditolak oleh rakyat. Dan tak pernah ada calon Barisan Nasional sendiri mengatakan bahawa parti dia dah sakit, partinya dah sesat. Dia sabotaj parti dia sendiri. Itu sebab kita bungkus dalam pilihan raya yang lepas. Dan hari ini, bila dia dah tak berada dalam parti kita, dia mengharapkan kita bungkus kerana dia membantu untuk membungkus lagi parti ini. Nasihat saya untuk KJ, move on. Kamu ada pilihan untuk jadi calon menteri besar di Selangor, mewakili Perikatan Nasional. Jagalah parti baru kamu tu. Pergi join. Kalau tak confident dengan Muhyiddin Yassin ni, tak confident dengan PAS, buka parti sendiri. Ajak Ismail Sabri tu. Buat parti baru cepat-cepat. Kita nak tengok siapa akhirnya bungkus. PMN dia bukan taubat. Dia cakap pasal orang miskin. Dia biasa miskin ke? Dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah merasa susah apa semua. Dia kata dia anak orang miskin, bapak dia ada 13 orang anak, dia biasa susah, bapak dia buat kerja banyak. Tak payah duk sembang lah Sanusi. Kita bukan tak tahu. Sekali dia makan ikan patin dekat Kampung Baru tu, berapa ribu belanja. Orang kalau datang daripada latar belakang susah ni, makanan ni kalau tak habis pun, kita rasa bersalah tau. Kita rasa bersalah. Tapi Sanusi ni tekar darah. Ini level dia tekar darah. Tak payah duk sembang lah. Duk sembang biasa miskin. Jadahnya miskin. Kalau betul lah dia datang daripada keluarga miskin, dia adalah orang miskin yang lupa daratan. Ini Sanusi ni tuan-tuan. Biar kita ni tak pernah miskin. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak pernah miskin. Macam Sanusi cakap, bapak dia ahli parlimen UMNO, mak dia orang kuat UMNO. Betul. Tetapi setidak-tidaknya dalam dia membuat sesuatu, dia fikir tentang nasib orang miskin. Contohnya, berikan pengecualian cukai. Datuk Seri Anwar mengambil tindakan berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Muhyiddin. Dia bagi pengecualian cukai kepada toke-toke, lepas tu dia suruh masuk dalam akaun parti dia. Tapi Datuk Seri Anwar minta supaya Syed Mokhtar sumbangkan 30% daripada hasil keuntungan bersih perniagaan beras dia tu kembali kepada petani. Itu baru betul. Katalah dia bukan datang daripada latar belakang susah. Baru betul dia faham tentang orang petani yang susah. Kita harap lepas ni Datuk Seri Anwar tengok juga nasib kawan-kawan kita yang menanam kelapa sawit. Hari ini dah sampai 500 lebih 1 tan dah. Ada Sanusi yang ambil kisah benda ni. Dia duk ingat perut dia ni tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana orang Kedah ni, dia tak kisah air keruh macam mana pun. Ada un. Semalam Tan Sri Anwar Musa ada sebut dalam Sinar Harian. Dia kata Datuk Seri Zahid menggunakan kuasa dia menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Salah atau tak salah? Saya nak tanya. Salah atau tidak? Salah atau tidak? Sebenarnya dari segi asasnya tak salah. Sebab apa? Siapa jadi calon-calon parlimen dalam PRU ke-15 yang lepas? Semua kena tanda tangan 4 dokumen. 4 dokumen penting. Yang mana secara konklusifnya, secara rumusannya 4 dokumen ini memberikan makna apa?
Pertama, kita semua memberikan mandat sepenuhnya kepada pengurusi Barisan Nasional. Sekiranya berlaku keadaan seperti mana yang berlaku, perlukan perundingan, kita memberikan mandat sepenuhnya kepada Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi untuk menentukan dengan siapa kita nak menubuhkan kerajaan. Itu ditandatangan depan Pesuruhjaya Sumpah, ada saksi, peguam, dan akhirnya selepas sign barulah menghadap Datuk Seri Presiden angkat sumpah. Angkat sumpah apa? Dengan ini, kalau saya ingkar, maka kita akan talak 3 isteri kita masing-masing. Betul ke tidak? Tak, kita bukan macam PAS. Apa intipati sumpah kita depan Datuk Seri? Wallahi wabillahi watallahi, kerusi yang aku tandingi ini bukan milik peribadi. Ini adalah milik parti. Itu prinsip dia. Salahkah kita sumpah begitu? Salah atau tidak? Tak. Sebab apa? Kita belajar daripada sejarah. Kalau kita tak buat perjanjian, kalau kita tak bersumpah, semua akan ingat aku menang kerana diri aku, bukan kerana parti. Dia lupa bila dia dah menang, wanitalah yang duk buat kerja, rumah ke rumah. Betul ke tidak? Pemuda duk angkat bendera, naik turun pokok, pergi round kampung ke kampung, bawa motor dan sebagainya. Cawangan-cawangan buka PDM. Ini semua bukan kerja seorang. Ini kerja satu pasukan. Betul atau tidak? Itu sebab Datuk Seri Presiden tak mau pisang berbuah 2 kali. Minta Datuk Seri Azalina and the team buat kontrak jelas bahawa parti memiliki hak mutlak kepada kursi yang ditandingi.